cuba apa nama, cuba tanya Dr. Mahyudin, e-learning space ni, saya pun dah lama tak mengajar space ni, jadi saya pun dah ingat-ingat lupa. Nanti saya akan follow up dengan dia lah. Dengan material, bahan-bahan tu nanti saya akan upload dalam e-learning, supaya nanti boleh akses kepada bahan-bahan tersebut lah. Okey, nanti yang tadi yang saya kata tu kita buat WhatsApp group tu, perbincangan tu dalam WhatsApp group, and supaya kita dapat update sepanjang masa. Kalau dulu senang sikit, sekarang ni dah online ni, agak-agak susah sedikit lah. Jadi kena peka sentiasa lah, kita punya perbincangan dan sebagainya. Okey, mana-mana yang dah rasa ni ada beberapa nama lagi ni yang belum nampak mukanya tu. Kalau yang dah tadi tu bolehlah nak off, kalau heavy sangat dia punya data tu, off kan video pun tak apalah. Okay. And dia punya apa tu, mic-nya pun mute kan lah, mute kan. Nanti nak cakap, then you baru unmute lah. Okay. Alright. Saya akan share saya punya screen ni, and untuk apa nama, untuk memudahkan kita tengok bahan-bahan ni, saya sharekan beberapa bahan ni untuk kita bincangkan sama-sama ni. Okey, ini dia punya apa tu, dia punya course information dia, course information dia. Nah, kursus 3042, 3042. Saya rasa semua betul 3042. And kalau kita tengok kat sini, kita targetkan supaya kursus ini dapat membantu lah, paling tidak membantu kita dalam memahami penyelidikan dalam pendidikan. Mungkin selama ni tak pernah buat, dan mungkin ada yang pernah buat. Tapi kursus ni kita akan cuba sedaya upaya. Sekarang ni sebenarnya dia berjalan serentak. Yang program yang perdana di UTM, apa nama tu, di Space. So dia serentak, banyak kelas ataupun program yang mengambil ni. So jadi dia punya pelaksanaannya adalah lebih kurang sama. Jadi kalau diperhatikan kat sini, apa yang kita targetkan tu ialah penyelidikan dalam pendidikan. Since kita ni dalam program pendidikan, so kita cuba nak faham macam mana nak melaksanakan penyelidikan dalam pendidikan. Ni bila nak daftar PSM ni, SEM depan kan? Okey. Ke SEM ni dah daftar? Bila daftar? SEM depan? Tahun 4. Oh, okey. SEM depan lah. Right. SEM depan dapat daftar. Alright. Okey, tak apa. Jadi kalau sepanjang kita dah kuliah dengan kursus-kursus berkaitan dengan PTV itu, at least kita dah dapat sedikit gambaran apa isu-isu atau permasalahan yang kita boleh nampak dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di sekolah ataupun dalam pendidikan lah, especially dalam topik PTV, dalam PTV. So banyak benda yang kita boleh lihat, permasalahan ataupun isu yang boleh kita explore ataupun kita teroka untuk memahami proses pendidikan dan pengajaran pembelajaran dalam pendidikan. So, jadi satu daripada kriteria yang kita buat, satu daripada kriteria yang kita perlu tahu adalah macam mana nak buat research, macam mana nak buat penyelidikan dalam pendidikan. So, jadi kursus ni kita target kita dapat bantu
untuk memahami sedikit. Kita boleh katakan kursus ni kalau hanya dengar and then tugasan pun tak buat dengan betul. Jadi kita tak pasti sama ada kemahiran ataupun kefahaman itu dapat dikuasai ataupun tidak. Jadi saya harapkan dalam sepanjang kita berkuliah ni, tugasan-tugasan ataupun latihan-latihan yang kita beri, yang saya beri itu untuk dilakukan, dilaksanakan supaya kita dapat faham. Okay. Kalau tak buat itu nanti habis di kelas ni pun kita tak tahu macam mana nak buat penyelidikan. Jadi matlamat utama adalah untuk membantu kita memahami penyelidikan dalam pendidikan. Okay? Itu dia punya matlamat utama. Jadi kalau you perhatikan dalam sinopsis ni, dia punya dia punya intipati dia. Aktiviti-aktiviti penyelidikan, conducting research activities. Antaranya research topic, macam mana kita nak bangunkan ataupun kita nak kemukakan research topic, topik penyelidikan. Topik dengan tajuk tu lain. Topik lebih besar. Okay? Topik tu lebih besar, tajuk tu lebih kecil, yang lebih spesifik. Okay? Jadi macam mana nak kita faham tentang topik penyelidikan dengan tajuk penyelidikan. So nanti kita akan cuba lihat dan kita akan cuba bincangkan sama-sama macam mana kita boleh memahami dan menghasilkan sesuatu topik penyelidikan ataupun tajuk penyelidikan. And then kita juga akan berbincang berkenaan dengan latar belakang penyelidikan. Dia kenapa latar belakang ni penting? Nanti saya akan cuba sharekan juga. Kalau ada WhatsApp group nanti saya akan share dalam WhatsApp group tu contoh-contoh penyelidikan yang lepas daripada pelajar-pelajar PTV. Saya akan share. At least you baca sikit di situ. And supaya you dapat sedikit gambaran macam mana PSM, Projek Sarjana Muda itu dilaksanakan, dihasilkan. Jadi perkara yang kedua tadi adalah latar belakang masalah. Ini penting sebab dalam penulisan tu ataupun dalam proses kita nak buat penyelidikan tu kita perlu faham dulu satu persoalan iaitu persoalan yang kita sendiri kena jawab, iaitu latar belakang masalah tersebut. Kenapa kita nak buat kajian tersebut? Itu dia punya makna latar belakang penyelidikan. So jadi kita kena jawab sendiri sebagai penyelidik, kenapa kita buat penyelidikan tersebut. Itu sangat penting lah. Kalau tak nanti kita bila orang tanya nanti kenapa you nak buat kajian ni, kita pun tak tahu, tak boleh nak jawab, macam itulah. Tapi dalam proses ni kita akan cuba belajar macam mana nak menjawab soalan-soalan tersebut. Soalan ni sebenarnya kita yang tanya dan kita yang jawab. Kita yang tanya, kita yang jawab. Itulah namanya penyelidik. Penyelidik dia kena banyak bertanya dalam proses dia melaksanakan penyelidikan tu. Dan dia sendiri kena jawab soalan-soalan berkenaan. And then selepas kita dah tahu dan kenal pasti latar belakang masalah, kita terus melihat kepada pernyataan masalah. Ini problem statement. Jadi apa kaitan dan perbezaan antara problem statement dengan topik penyelidikan ataupun tajuk penyelidikan. So nanti kita akan cuba lihatlah. Dia ada perbezaan dia. Antara latar belakang penyelidikan dan bezanya dengan pernyataan masalah ataupun problem statement. Ini pun penting. Sebab nanti kalau kita tak mampu nak hasilkan yang ini, kita akan menghadapi masalah dalam mengenal pasti macam mana kajian ini akan dilaksanakan.
Ini yang sangat penting lah. Tadi latar belakang masalah, kita jawab sendiri kenapa kita nak buat kajian tu. Right? Kenapa kita nak buat kajian tu. And then selepas itu, habis daripada menjawab soalan kenapa saya nak buat kajian tu, kita kena setkan juga. Kita kena nyatakan apa permasalahan yang akan menjadi fokus kajian. Apa yang akan menjadi fokus kajian. Sebab kita hanya ada 2 semester, semester 1 dan semester 2. Kita ada 2 semester saja untuk menyelesaikan PSM, PSM 1 dan PSM 2. PSM 1 pada semester 1, PSM 2 pada semester 2. So kita hanya ada 2 semester. Okay? Jadi daripada 2 semester itulah menyebabkan kita perlu memahami perkara-perkara ini dengan jelas. Kalau tak nanti kita tak boleh selesai. Saya pernah ada pelajar, dia dah habis semua, pelajar space lah. Dia dah habis semua. Tinggal satu saja, iaitu PSM 2. PSM 2. Jadi bermasalah lah. Kawan-kawan dia, grup dia semua dah habis. Tapi dia masih lagi tertinggal. Iaitu tak dapat nak selesaikan PSM 2. PSM 2. So saya harap kumpulan ni dah berapa tahun ni ada 19 orang supaya semua 19 itu selesai sampai akhir. Kecuali kalau ada permasalahan yang tidak boleh dielakkan lah dalam pertengahan tu ya. Okay, so itu dia punya pernyataan masalah. Nanti kita akan cuba bincang apa perbezaan dan kaitan antara latar belakang masalah dengan pernyataan masalah. And then selepas itu kita juga akan melihat berkenaan dengan objektif dan persoalan kajian, termasuklah hipotesis. So macam mana kita melihat objektif dan persoalan kajian itu dikaitkan dengan latar belakang masalah ataupun pernyataan masalah yang kita dah set. So semuanya saling berkait dan boleh dikatakan merupakan satu perkara-perkara yang saling berurutan daripada background pergi kepada pernyataan masalah and then pergi kepada objektif and then selepas itu pergi kepada research question dan juga hipotesis. So itu dia punya flow dia yang kita kena faham. So apa yang kita perlu faham adalah macam mana ianya saling berkait. Dan selepas itu bila kita dah set yang itu, kita juga akan bercerita tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan persampelan, sampling ataupun populasi dan persampelan, right? Populasi dan persampelan. So kenapa kita perlu tahu itu? Nanti kita akan cuba discuss dan kita cuba akan bincangkan kaitannya dengan background, pernyataan, objektif dan juga persoalan kajian. So apa kaitannya dengan persampelan dan juga populasi. Kemudian kita juga akan bercerita tentang instrumentation, instrumen ataupun alat yang kita gunakan untuk mengumpul data. So apa alat yang digunakan untuk mengumpul data? Itu pun sama. Nanti kita akan discuss alat-alat yang akan digunakan ataupun yang boleh digunakan dalam sesebuah kajian pendidikan. And then kita juga bercerita tentang sedikit data analisis. Macam mana kita proses data yang kita dah kutip tadi, yang kita dah kumpulkan tadi, untuk kita proses dan kita terjemahkan, kita interpretasi data berkenaan. Okay? Contoh macam 20% dibandingkan dengan 80%. Kalau tengok by number 20% dengan dibandingkan dengan 70%. So, jadi kalau hanya 20%, 70%, kita pun tak tahu apa benda makna nombor 20% dengan 70%. Jadi itulah antara proses yang akan kita cuba pelajari, cuba share dalam perbincangan kelas kita ni sepanjang semester. Antaranya kita nak cuba faham macam mana kita analisis data-data berkenaan dan kaitannya dengan objektif dan juga persoalan kajian. Okay?
And then at the end of the day, at the end of the session, so kita harapkan pelajar mampu menghasilkan sebuah proposal penyelidikan. Alright, now, so bila you kata proposal ni, ini antara beberapa perkara yang kita set supaya dengan menghasilkan proposal itu, kita dapat menguasai kemahiran dan juga kefahaman berkenaan dengan kajian pendidikan. So itu dia punya matlamat utama ataupun kita target dia punya expectation dalam kursus ini. Jadi kalau dalam proses pengajaran pembelajaran itu kita kena pastikan bahawa kita benar-benar dapat kuasai ini dalam setelah kita menyelesaikan tugasan ataupun semester ini, kursus ini. Bila kita dah ambil, and then di akhir semester tu kita semak sendiri adakah kita mampu ataupun kita telah capai matlamat-matlamat yang kita dah set tadi. Kalau tak tercapai kenapa dan sebagainya. Sebab itu bila kita cerita pasal grade ni, kita boleh expect lah. Kalau grade A, grade-nya A mungkin kita boleh kata dia dah dapat menguasai ataupun mempunyai sedikit kemahiran berkenaan dengan kajian pendidikan. Mana-mana yang dapat C, maknanya dia belum mampu lagi untuk menguasai kemahiran penyelidikan dalam pendidikan tu. Sebab tu dia dapat C dan juga D ataupun B tolak atau B minus, B plus ataupun B, A minus dan sebagainya. Grade itu yang membezakan antara kita punya penguasaan, kefahaman dan kemahiran dalam kajian pendidikan. Kalau kita kata kita dapat B plus, A minus dan ke atas tu, kita boleh expect lah, at least kita dah tahu macam mana nak buat penyelidikan dalam pendidikan. Okay, itu dia punya target kita lah. Target kita. Okay. Harapnya kita dapat kongsi sama-sama supaya semua jelas lah. Jadi kalau dari segi objektifnya, kita target yang pertama CLO1 tu, hasil pembelajaran yang pertama yang kita target daripada kursus ni, kita dapat membentuk to construct, membina kefahaman berkaitan dengan kaedah melaksanakan tinjauan literatur ataupun sorotan kajian secara sistematik. So itu kita targetkan. Jadi dalam proses untuk menghasilkan tu, salah satu kaedah yang digunakan adalah menghasilkan proposal. Daripada menghasilkan proposal itu, kita target pelajar dapat semua dapat menguasai kemahiran melaksanakan sorotan kajian secara sistematik. Itu dia punya target lah. Kemudian CLO2 ataupun hasil pembelajaran yang kedua, analyze the relevant approach and research design in educational research. Dekat situ ada beberapa perkataan, iaitu pendekatan, approach ataupun pendekatan dan juga reka bentuk penyelidikan. So itu kita pun sama. Kita harapkan pelajar dapat menguasai pendekatan dan juga reka bentuk macam mana melaksanakan kajian pendidikan. So itu dia nombor 2. Jadi pun sama, kita sediakan tugasan berbentuk research proposal, sama yang macam di atas tadi, research proposal, supaya dengan menghasilkan proposal itu, kita dapat menguasai pendekatan dan juga reka bentuk penyelidikan dalam pendidikan. Itu kita punya target lah. Dan yang ketiga, melakukan analisis secara kritikal berkaitan dengan data yang kita dah kumpulkan tu. Jadi dia punya tugasan yang perlu dibuat
data analisis dan interpretasi. Data analisis dan interpretasi. So, jadi dalam proses kita menguasai CLO3 tu, menganalisis data, So kita sediakan satu tugasan iaitu tugasan menganalisis dan menginterpretasi data. Ini pun penting, dan daripada tugasan ini kita harapkan kita dapat sedikit kemahiran dalam melaksanakan analisis data. Ini pun penting kan, macam tadi saya kata 20% dengan 70%. Kalau saya beri you dua nombor ni, 20% dengan 70%. Saya bagi tu saja. You pun tak boleh nak cerita apa benda tu. 20% tu apa, 70% tu apa. So itu antara aktiviti yang akan cuba kita bincangkan, macam mana melaksanakan analisis data. And then finally, presenting the issue of educational research in a critical way. So the same thing, dia punya tugasan sama yang tadi, daripada tugasan yang ketiga tadi, data analysis and interpretation assignment. Ini pun sama, data analysis and interpretation assignment. Cuma bezanya, yang ini pula bercerita tentang pembentangan, okay? Pembentangan tugasan. Jadi, since kita ni online, kita tak tahu UTM dia set sampai Disember, but still dia bergantung kepada situasi dan keadaan. Kalau kerajaan kata masih lagi tak boleh, UTM pun kena tutup lagi, so kita akan laksanakan pembentangan ini secara rakaman. Pelajar-pelajar, you all semua kena rekodkan presentation ataupun pembentangan tu dan upload dalam e-learning. Nanti saya semak dengan Dr. Mayudin lah macam mana e-learning tu. Saya pun belum sempat tengok lagi. So apa yang perlu dibuat adalah kita rekodkan kita punya pembentangan, kita prepare kita punya presentation, pembentangan, and then selepas itu kita rekodkan pembentangan tersebut. Tak kisahlah cara mana you nak bentang, you punya gunakan you punya creativity, rakamkan pembentangan tu, and then upload dalam sistem, So pembentangan tu kita target jangan lama-lama lah, lebih kurang dalam maksimum 5 minit, maksimum 5 minit, jangan lepas daripada 5 minit. So bentangkan apa yang penting-penting dalam pembentangan tersebut. So kalau you perhatikan dekat situ ada beberapa tugasan yang perlu diselesaikan. Kalau you perhatikan dekat sini ada beberapa tugasan yang perlu diselesaikan. Sebenarnya ada dua tugasan yang utama, iaitu yang pertama research proposal dan yang kedua data analysis and interpretation. Ini something like apa nama tu, data simulasi, data simulasi yang kita buat supaya sebagai latihan supaya kita dapat belajar tentang kemahiran menganalisis dan juga menginterpretasi data. So, jadi dia ada dua tugasan. Assignment satu, research proposal. Research proposal tu ada dua yang perlu difikirkan. Kalau you balik kepada yang atas tadi tu, dia ada dua. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana aktiviti kita melaksanakan tinjauan literatur ataupun sorotan kajian secara sistematik. Kemudian yang kedua berkaitan dengan reka bentuk dan pendekatan dalam kajian pendidikan. So dia ada dua lah komponen yang dinilai daripada tugasan satu. Kemudian tugasan dua, kita akan lagi satu adalah dia punya reka bentuk. Reka bentuk itulah itu komponen yang kedua. Kemudian kita ada lagi satu iaitu simulasi data. Simulasi data. Dalam tugasan ini ada dua perkara yang perlu difikirkan. Yang pertama proses menganalisis data dan juga proses menginterpretasi data. So itu lagi satu tugasan. Dan tugasan ini juga hasil analisis data itu dan juga interpretasi data itu perlu dibentangkan secara lisan, dan pada ketika ini
pembentangan itu dilakukan secara rakaman. So kita kena rakam dan kita upload dalam sistem e-learning. Final exam tidak ada, midterm exam pun tak ada, midterm test pun tak ada. Kita banyak bergantung kepada aktiviti-aktiviti menyelesaikan tugasan. Aktiviti menyelesaikan tugasan. So ini beberapa buah buku. Saya ada share juga nanti kejap lagi. Buku Creswell tu. Buku Creswell juga. Ni Creswell juga. Orang yang sama ni. And then dia menulis tentang penyelidikan dalam pendidikan. So sebenarnya buku banyak. You boleh cari dan cari. Kalau you rasa buku itu sangat membantu, sangat berkesan, sangat baik, so you gunakan buku itu. Tak ada isu, tak ada masalah. Saya tak kata mesti pakai Creswell ataupun buku A, buku B, tetapi kena pastikan bahawa buku yang kita cari itu berkaitan dengan penyelidikan dalam pendidikan, as long dia memberikan manfaat kepada kita dan mudah difahami, silakan, tak ada masalah. Silakan, tak ada masalah. Okey, itu dia punya struktur kita punya kursus. Struktur kita punya kursus. Kalau kita perhatikan kat situ, kita targetkan ni, dia kalau ikut dia punya struktur kat sini, kalau you perhatikan kat sini, dua tugasan yang perlu diselesaikan mengandungi 4 komponen. So daripada 4 komponen itulah kita dapatkan markah total sebanyak 80, ini 100%. So saya punya cadangan, jadi jangan ambil mudah kerana walaupun tempohnya panjang, kalau macam final exam tu dia kata dalam tempoh 2 jam, 2 jam setengah, 2 jam 30 minit untuk mendapat ataupun memberikan respon kepada soalan-soalan yang dikemukakan dalam ujian ataupun peperiksaan. Tetapi yang ini kita boleh menghasilkan tugasan ini, bekerja menghasilkan tugasan ini secara berterusan sampailah di penghujung semester. Jadi dia punya target dia perlu diselesaikan pada minggu yang ke-11. Minggu yang ke-11. Itu dia punya target lah. Jadi kita ada banyak masa. And cuma yang saya nak ingatkan lagi sekali, walaupun tempoh itu ada 11 minggu, tapi proses menyiapkan itu perlu dijalankan seawal mungkin. Kalau perlu hari ini dah start, you dah boleh start. Dah boleh start, tak ada masalah. Jadi benda tu nanti secara gradual, secara perlahan-lahan, and then boleh diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan, iaitu minggu ke-11. Minggu ke-11. Alright, itu struktur kita punya kursus. Yang ini pula, ini saya punya maklumat berkenaan dengan kalau nak cerita ke nak apa ke, ni dia punya ni lah. So jadi kalau you rasa you nak apa, nak contact apa semua tu, you gunakan ni lah je lah. Gunakan kaedah ni. Di email. Nanti kalau dalam WhatsApp group pun boleh, tak ada masalah. Kalau kata nak contohnya you nak menghasilkan draft. Draft awal tugasan. So you conteng-conteng, you buat draft. You buatkan draft. And then you nak pandangan saya ataupun feedback daripada saya, so you boleh hantar melalui email ataupun dalam WhatsApp group pun boleh. So you hantar and then nanti saya respon. Cuma dalam email tu jangan lupa subjek email tu tuliskan dengan huruf besar supaya saya dapat maklum. Kalau tak nanti saya terlepas pandang. Banyak kali terlepas pandang sebab dia tidak menuliskan tajuk email tu dengan jelas. Saya anggap dia kadang-kadang tu macam random email yang secara tidak disengajakan dan sebagainya. So saya banyak yang terlepas pandang. So sekali lagi tolong kalau nak hantar ke email, so jangan lupa tajuknya tuliskan dengan huruf besar. So itu struktur kita punya penyelidikan ataupun kursus kita.
Now, ada soalan? Silakan. Assalamualaikum, Doktor. Nak tanyalah untuk tugasan 1 dan 2, Okey. dibuat secara individu ataupun berkumpulan? Okey, ini kalau ikutkan ni, sekejap . Nah, ini dia punya penjelasan tentang tugasan ni . Okey, kalau you semak ni tugasan ni kan. Ini contohnya lah. Tugasan kita laksanakan secara individu. Tugasan kita laksanakan secara individu. Macam proposal penyelidikan ya. Kalau you perhatikan dekat sini, markah penuhnya adalah 40 markah. Sangat besar markah ni. And yang laporan analisis data dan data simulasi dan interpretasi, ini pun sama. Tugasannya pun besar, 60%. 30 untuk laporan bertulis dan 30 untuk rakaman video pembentangan. So gunakanlah sebaiknya. Tugasan ni kita kata tugasan individu. Jadi kurang sikit lah dia punya kesukaran untuk menghasilkan tugasan. Sebab kita hanya bekerja secara individu. Tapi kalau katakanlah nak membuat perbincangan dengan kawan-kawan, silakan, tak ada masalah. Cuma nanti bila buat laporan, laporan itu adalah secara individu. Okey, boleh macam tu. Ini dia punya penjelasan dia lah. Ini pun sama, nanti saya share supaya semua dapat. Pelajar dikehendaki menghasilkan satu proposal penyelidikan ringkas secara individu. Pada peringkat awal, pelajar perlu mengenal pasti permasalahan dalam konteks pendidikan, pembelajaran dan pengajaran di sekolah. So, kena fikirkanlah semua ni berada di sekolah ke ataupun ada yang swasta? Cuba respon sikit. Semua guru mengajar Swasta, Doktor. Ada yang berapa orang yang swasta ni? Mostly swasta kot. Yang sekolah ada 2-3 orang ni rasanya. Oh, ramai swasta berbanding sekolah. Swasta ni apa? Kerja di syarikat ke ataupun di mana tu? Kebanyakannya yang kerja teknikal, bukan yang bahagian pendidikan. Oh, okey. Teknikal dekat syarikat. Alright. Siapa yang di sekolah ataupun di sekolah, tak kisahlah sekolah swasta ke, sekolah kerajaan ke, sekolah persendirian ke? Suhal. Siapa? Suhail. Suhal. Okey, Suhail. Lain? Suhail seorang aja? Aisyah. Saya dah tahu. Polis swasta. Aisyah tadi. Ada yang kolej swasta? Ada. Tak apa, itu pun masih ada terlibat dalam pengajaran pembelajaran. Yang saya maksudkan ni, kalau yang swasta, mungkin dia bekerja dengan syarikat yang tak ada sangkut paut dengan pengajaran pembelajaran. Tak ada skop pengajaran pembelajaran. Kalau kolej tu masih ada. Dia mengajar. Ataupun kalau kolej, dia hanya sebagai pegawai pengurusan yang tidak terlibat dalam proses pengajaran pembelajaran. So pun sama juga, tetapi dia at least dia berada dalam institusi pendidikan, itu antaranya lah. Tapi tak apalah, kita pelan-pelan, sebab satu daripada perkara yang penting ialah macam mana kita nak cuba faham permasalahan dalam pengajaran pembelajaran. Dan yang penting juga, since kita ni pun sama, dulu kita pernah sekolah, dan kita pernah belajar di sekolah. Dan kita dah lalui alam persekolahan. Jadi kita nampak
at least kita boleh reflect daripada pengalaman kita secara peribadi semasa bersekolah. Semasa bersekolah, kat situ kita dah boleh nampak, kalau kita ingat balik berkaitan dengan proses pengajaran pembelajaran, macam mana saya belajar dalam kelas, macam mana cikgu mengajar dalam kelas. Itu antara pengalaman-pengalaman yang kita boleh recall lah, berkaitan dengan proses pengajaran pembelajaran. And then kadang-kadang kita bercerita tentang motivasi kita semasa belajar di sekolah, sentiasa bersemangat, mempunyai motivasi untuk belajar. Kadang-kadang saya tak minat langsung nak belajar, ataupun contohnya tentang sikap saya terhadap pembelajaran, pelajaran semasa saya di sekolah tu, sikap saya terhadap pelajaran. Adakah saya memang menunjukkan sikap yang positif, sentiasa melakukan latihan-latihan yang diberikan, ataupun saya sentiasa melakukan ataupun menambah kerja-kerja latihan secara sendiri. Itu pun sama, kita boleh recall pengalaman-pengalaman kita. Ataupun kita ni seorang pelajar masa sekolah dulu yang sukanya kerjanya ponting saja kan. Right? Ponting sekolah, ataupun macam-macam lagi lah. Pengalaman-pengalaman kita semasa berada di sekolah. Itu pun kita boleh recall. Jadi at least bukan maknanya kita tak boleh nak berfikir dalam perspektif pendidikan, pengajaran dan pembelajaran ni. At least kalau kita bukan seorang yang mengajar, tetapi kita boleh recall pengalaman kita semasa kita berada di sekolah dahulu. Okay, kita recall pelan-pelan lah. Kita recall pelan-pelan. Now, kalau you perhatikan lagi, saya dah sebut kat sini di pengalaman peribadi berkaitan dengan pembelajaran dan pengajaran di sekolah. And then selepas itu pelajar perlu meneroka kajian-kajian lepas berkenaan dengan masalah. Selepas kita dah identify apa permasalahan dia, yang kita rasa kita minat untuk tahu ataupun kita explore. Sekarang ni kita teruskan dengan aktiviti mencari dapatan-dapatan kajian lepas. Dapatan-dapatan kajian lepas. So ini dia punya proses menyiapkan proposal. Nanti kita bincang sikit macam mana proses mengenal pasti masalah, latar belakang masalah. Itu nanti kita akan cuba explore satu persatu. So saya cuba jelaskan tentang tugasan yang perlu diselesaikan. And then kajian-kajian lepas berkenaan dengan masalah yang telah dipilih sekurang-kurangnya 10 kajian lepas. 10 kajian lepas. Itu sekurang-kurangnya. Lebih tak apa, tak ada masalah. Pastikan dapatan-dapatan kajian lepas yang diteroka berada dalam lingkungan 7 tahun terakhir. Jadi kalau you nak cari, mungkin saya bagi contoh lah ya. Kejap. Ni ya. Mungkin saya boleh contohkan macam ni lah. Katakanlah kita mencari ni kan dia kata tadi 7 tahun terakhir. Jadi kalau you perhatikan contoh-contoh kajian lepas yang pernah dilaksanakan oleh pelajar-pelajar terdahulu, pelajar-pelajar terdahulu. You tengok dekat sini cuba tengok ada tak yang berkaitan dengan PTV. Okey, kalau tak ada kita type je macam gini. PTV Sarjana Muda. Then kita cuba cari. Tu. Ini 2012 and then we have mana lagi? Okay, katalah kita tengok yang ini Ini kajian yang pernah dilakukan oleh pelajar terdahulu berkaitan dengan kajian pendidikan dalam perspektif PTV. Kalau you perhatikan tajuk ni, you tengok amalan etika profesion perguruan di kalangan ni. Saya tunjukkan ni bukan nak kata yang ini yang terbaik, yang ini yang terbaik, okay? Tetapi nak bagi tunjukkan sebagai contoh, contoh.
Kalau diperhatikan amalan etika profesion perguruan dalam kalangan, bukan di kalangan, dalam kalangan guru teknik dan vocational, PTV, daripada perspektif pelajar sekolah menengah vocational di negeri Perlis Darul Sunnah. Perlis Darul Sunnah ya. Okey. Nah, kalau you perhatikan tajuk ni, at least you nampak dekat situ. You mencuba untuk mengkaji tentang amalan profesion perguruan dalam kalangan guru-guru teknik dan vocational. So, you nak tengok macam mana mereka ni mengamalkan etika profesion perguruan di dalam proses mengajar di sekolah. So, ini contoh yang saya kata tadi, boleh kita fikirkan dalam menghasilkan satu-satu kajian. Okay. Now, itu contoh. Nanti kita pergi satu-satu ya. Saya nak tunjukkan. 7 tahun terakhir. Maknanya 7 tahun terakhir sekarang ni 2020. Jadi kalau nak cari janganlah lama-lama sangat. 2013 tu okey. Right, macam tadi tu kan 2013 kan. Ni 2013. Okeylah, maknanya dia masih lagi 7 tahun terakhir. 7 tahun terakhir. Jadi kalau ambil yang lama sangat macam 2000, dah 20 tahun yang lalu, maknanya bukan tak boleh. Tetapi dia dah tak terkini, tak up to date. Kita tengok macam kita punya iPhone lah ya, ataupun kita telefon, kita punya software dia kita kena sentiasa update. Sentiasa update sebab dia sentiasa berubah. Sentiasa berubah. So it's the same thing lah. Kenapa kita minta 7 tahun terakhir daripada 2013 sampailah 2020. So itu antara tempoh masa yang boleh kita fikirkan untuk cari kajian-kajian lepas. Setelah dikumpulkan, buat analisis perbandingan antara dapatan-dapatan kajian tersebut untuk mencari konteks semasa berkenaan masalah yang ingin dikaji. So itu yang kita masukkan tadi. Konteks semasa. Sekarang ni apa yang berlaku? Kita dah tak cerita dulu. Sekarang ni keadaannya macam mana? Sekarang orang dah mula bercerita tentang pembelajaran online, secara online. Dulu tak ada. Sekarang ni dah secara online. Takkanlah kita nak cerita yang dulu. Sebab dalam keadaan sekarang, orang bercerita tentang pembelajaran online. Ataupun blended learning. Pembelajaran menggunakan teknologi. Pembelajaran menggunakan teknologi. So, dah tak ada isu dah pembelajaran dengan menggunakan kapur tulis, papan, kaedah yang hanya menggunakan tulis, pelajar salin, dah tak ada dah. Jadi sekarang orang bercerita tentang 21st century, abad ke-21, pengajaran abad ke-21. So, you boleh semak. Cuba Google, cuba cari apa yang kita boleh faham berkenaan dengan pengajaran pembelajaran abad ke-21. Right? So, lepas ni nanti carilah pembelajaran pengajaran abad ke-21. Okay. And then finally, rumuskan hasil analisis dapatan kajian lepas dalam bentuk variabel. Pun sama, nanti kita akan cuba sentuh yang kita maksudkan dengan variabel ataupun pemboleh ubah ni apa dan apa kaitannya dalam penyelidikan pendidikan. And selepas itu, senaraikan objektif dan persoalan berkaitan dengan masalah yang ingin dikaji. So kita dah mula bercerita tentang objektif, persoalan. And yang seterusnya kita kena cadangkan satu kaedah ataupun reka bentuk yang sesuai yang ingin kita gunakan untuk melaksanakan kajian kita itu, iaitu ingin menjawab objektif dan persoalan kajian yang telah kita tetapkan. So kita kena cadangkan. And then selepas kita dah cadangkan tu, kita perlu juga buat justifikasi kenapa kaedah tersebut sesuai digunakan. Kan kalau kita cadang kaedah ataupun reka bentuk A, kenapa kita tak guna reka bentuk B? Itulah dia makna justifikasi, right? Dan serahan tugas perlu dilakukan selewat-lewatnya minggu ke-8, minggu ke-8. Ini format proposal dia lah, format dia. Nanti you tengoklah satu-satu. Strukturnya macam mana? 1.0, 1.0 pengenalan, 2.0 latar belakang masalah, 3.0 pernyataan masalah, rumusan dan sebagainya, 4.0 objektif, 5.0 persoalan kajian,
6.0 reka bentuk tadi tu yang kita sebutkan, and then yang ketujuh senarai rujukan yang kita dah gunakan, yang kita dalam penulisan, dan akhir sekali dia punya lampiran lah kalau ada. So itu dia punya format dia, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 dan seterusnya. Jadi bukan bab 1, bab 2, bab 3 tu, kita tak minta yang itu. So ini dah dia punya cadangan dia. Manakala tugasan yang kedua, kita akan buat satu simulasi data. Simulasi data dalam latihan perbincangan nanti kita akan cuba buat simulasi data, dan daripada hasil simulasi data itu nanti kita akan cuba belajar macam mana nak menterjemah, ataupun membuat interpretasi daripada hasil analisis data yang telah kita buat tu. Jadi di sini ada dua benda, ada dua, satu jenis data kuantitatif, sikit-sikit lah belajar konsep-konsep tu. Data kuantitatif dan juga data kualitatif. So macam mana kita analisis data berkenaan, adalah proses menganalisisnya nanti yang kita akan belajar perlahan-lahan. Yang kita cadangkan dekat sini, alright, dia sebenarnya berkait dengan sini, Kalau dia ada dua option lah. Satu, kita buat satu data simulasi berkaitan dengan permasalahan yang kita dah set dalam tugasan 1. Itu satu kaedah. Satu lagi kaedah, kita come out dengan data simulasi yang tak ada kaitan dengan tugasan 1 pun boleh. Maknanya you boleh pilih. Sama ada you nak gunakan data berkenaan dengan permasalahan yang telah dinyatakan dalam tugasan 1 ataupun tidak. So you boleh pilih. Tapi kalau saya cadangkan kita buat simulasi data berkenaan dengan permasalahan yang telah kita kemukakan dalam tugasan 1, supaya ini berkaitlah. Itu dia punya idea lah. Okay. Jadi dalam tugasan ni, apa yang perlu dihasilkan adalah sebelum kita menghasilkan data itu, kita buatlah satu instrumen ringkas sebagai usaha untuk mengumpul data secara simulasi. So nanti kita tunjukkan macam mana pengumpulan tu. Saya punya cadangan, kita ada 19 orang. Jadi instrumen itu kita edar dalam kalangan kita. So setiap orang akan menjawab ataupun memberikan respon kepada 18 alat ataupun instrumen kajian. Kalau ada 19, maknanya ada 8, akan menjawab 18 instrumen kajian yang yang diambil daripada peserta kita lah. Kita ada 19 orang. So setiap orang akan menjawab 19 instrumen kajian. So saya cadangkan macam tu sajalah. Sebab kita cuma nak belajar macam mana nak membuat menganalisis data dan menguruskan data sampailah peringkat menginterpretasi data. Okay. Dan kita juga akan cerita sedikit berkenaan dengan apa-apa sistem analisis data, termasuklah SPSS. Ini pun pernah dengar, tak pernah dengar, mungkin dah pernah ada yang dengar SPSS. Ini analisis statistics for social sciences. So maknanya boleh pakai ini. Ada orang suka, dia pandai pakai Excel pun boleh, tak ada masalah. Tak ada isu. Yang penting sistem yang kita gunakan itu membantu kita dalam membuat analisis data. Okey, analisis data yang dibuat adalah berdasarkan kepada objektif dan persoalan kajian yang telah dikemukakan dalam tugasan 1. Macam saya kata tadi, tak nak ikut tugasan 1 pun boleh, tetapi you kena create apa objektif dan persoalan kajian yang ingin dijawab, Itu kalau kita tak nak guna. Tapi kalau kita nak gunakan yang ada dalam tugasan 1, kita just ambil saja daripada tugasan 1 tu. And then yang seterusnya, laporan hasil analisis dalam bentuk peratus, kekerapan atau min. Ini analisis ini lah. Jenis analisis ini nanti kita akan discuss peratus, kekerapan ataupun min. Macam mana, apa maknanya.
And then kalau katakanlah semasa buat analisis data kita perlu come out dengan dengan raja ataupun jadual, itu tak ada isu lah, tak ada masalah. Kadang-kadang jadual rajah ni lebih baik sebab dia memudahkan pemahaman data itu. Nah, format laporan dicadangkan inilah dia. Pengenalan, ada bahagian pengenalan, apa objektif dan persoalan yang ingin dikaji. Kalau ambil daripada tugasan 1, tuliskan sajalah di sini apa objektif dan persoalan yang ingin dikaji. Kemudian proses pengumpulan data, So macam mana data itu dikumpul? Adakah memerlukan soal selidik? Sekarang ni dah mula sikit-sikit kita sebut perkataan macam tu. Soal selidik ataupun data temu bual. So itu nanti pun perlu dinyatakan dalam proses pengumpulan data. And then lepas itu proses memasukkan data. So kita kena discuss sedikit lah apa software ataupun aplikasi yang kita gunakan untuk menguruskan data dan seterusnya buat laporan analisis data. And then selepas kita dah tu ada sub tajuk yang berikutnya adalah laporan analisis data. So data simulasi tadi itulah yang kita laporkan. And finally dia punya rumusan ataupun kesimpulan. So penyerahan tugasan perlu dilakukan selewat-lewatnya minggu ke-10. Panjang laporan sekitar 15 hingga 20 muka surat. 15 hingga 20 muka surat. Sini saya tak setkan macam itulah, tapi kita pun target panjang muka surat lebih kurang macam tu. 15 hingga 20 muka surat. Okay. And finally, tugasan yang ketiga, rakaman video. So apa yang perlu dibuat, macam tadi saya katakanlah, selewat-lewatnya minggu ke-12. So kita target tadi, sebelum minggu 11 tu kira dah final lah, tak ada lagi lah. 8, kemudian minggu ke-10, maknanya dah boleh settle lah. Okay. Panjang rakaman video pembentangan itu antara 3 hingga 5 minit. Maksimum 5 minit. Jangan lama-lama sangat. Nanti berat datanya lah. Okay. Ada nak tanya? Silakan. Ada? Tak ada, Doktor. Okay, good. Kalau tak ada, saya tunjukkan lagi sekali dia punya ni. Dia punya susun atur topik yang akan kita discuss. Jadi untuk hari ini, saya akan sebutkan sedikit berkenaan dengan beberapa perkara. Dan selepas itu nanti saya akan tinggalkan you dengan satu tugasan untuk cuba dibuat dan kita jumpa lagi beberapa jam selepas ini. Beberapa jam selepas ini. Jadi kalau nak kelas terus nanti penat. Saya bagikan tugasan apa yang perlu dibuat. Dan lepas tu nanti kita datang balik, kita sambung. Okay, dan bincangkan apa yang telah diberikan tu. Okay. Alright. Kalau tak ada, saya teruskan dengan yang ini. Sekejap ya. Okey, kita tengok yang ini ya. Ni sedikit gambaran lah, kaedah penyelidikan. Okay.
secara umum ni, kalau bila sebut penyelidikan ni, sekejap. Okey, kalau kita tengok ni, ya, bila sebut penyelidikan ni, dia mudahlah, ya. Kita ambil satu konsep bahawa kita ni mempunyai rasa ingin tahu. Dalam diri kita ada rasa ingin tahu. Setakat mana kita ingin tahu itu masing-masing lah, sebab dia beza-beza antara orang dengan orang yang lain. So kalau saya boleh bagikan contoh, katakanlah kita semak-semak, kita ingat balik pengalaman kita semasa kat sekolah kan, ataupun pengalaman kita melihat, saya tak tahu lah, mungkin ada yang dah ada anak dan sebagainya, ada anak yang dah bersekolah. Tapi kalau kita ingat balik semasa bersekolah, kadang-kadang kita lihat bila kita tengok di sekolah tu, ada pelajar, of course dalam belajar ni kita bercerita tentang prestasi, kita punya pencapaian. Ada pelajar mempunyai pencapaian yang cemerlang, ada pelajar mempunyai pencapaian yang sederhana, ada pelajar yang mempunyai pencapaian yang rendah. So jadi kalau kita katalah contoh kita berminat nak tahu berkenaan dengan pencapaian pelajar. So kita ambil contoh pencapaian pelajar dekat sekolah. Kalau kita ingat balik kita semasa bersekolah pun, kita nampak dalam kelas kita ada pelajar yang cemerlang, ada pelajar yang sederhana, dan ada pelajar yang pencapaiannya agak rendah dibandingkan dengan pelajar-pelajar yang lain. So katalah macam tu. Kalau saya sendiri tengok sebagai penyelidik, saya merasa kenapa boleh jadi macam tu. Macam itulah. Bukan maknanya asal kejadian budak ni pandai, budak ni kurang pandai, budak ni sederhana pandai. Bukan macam tu. Kalau kita fikir gitu, kita dah duduk diam je lah. Kita tak payah tanya. Apa nak tanya, tak payah nak kaji pun. Sebab dia ni kenapa dia cemerlang? Dia memang budak-budak memang dilahirkan pandai. Macam tu contohnya. Ataupun budak ni kenapa pencapaiannya rendah? Kerana memang dia agak, otaknya agak lembab sikit. Kalau macam tu kita dah tak payah buat kajian. Tapi kita fikir macam ni. Dalam perkembangan manusia, you pun dah ambil psikologi pendidikan. Siapa yang mengajar dulu psikologi pendidikan? Boleh, dah ambil kan? Dah, Doktor. Siapa yang ajar dulu? Dr. Rustam. Dr. Rustam. Semester bila tu? Semester lepas lah? Semester lepas. Oh, dah lama lah. Okey, kalau you perhatikan, bila kita tengok dari segi perkembangan manusia kan, perkembangan manusia ni, macam mana manusia berkembang? Macam mana manusia berkembang? Manusia ni berkembang, dia apa yang berkembang? Dia punya fizikal dia, dia punya kognitif dia, dia punya apa nama tu, emosi dia, dia punya psychological dia. Itu antara perkara-perkara yang apa nama tu, yang berlaku kepada manusia. Macam mana dia berinteraksi dengan orang, cara dia bercakap, cara dia punya tata susila, kesopanan dan sebagainya. So macam mana dia belajar? Macam mana dia belajar? Dia ni dia ajar. Jadi dia ada melalui dua proses at least. Satu,
proses yang dikatakan diajar, right? Proses yang dikatakan diajar. Yang kedua ni of course dia berkaitan dengan dia punya kebolehan mental dia, kebolehan otak dia. Jadi ada dua benda kat situ yang berjalan secara serentak. Satu, aspek persekitaran, macam mana dia ni diajar dan dibimbing. Dan yang kedua, berkaitan dengan pelajar itu sendiri. So ada dua dekat situ. Jadi kalau kita nak kata dia ni memang dia otaknya pandai. Yang lemah ni kenapa? Memang otak dia lemah. Kalau kita fikir gitu memang tak jadilah. Kita tak akan buat kajian. Tapi kalau kita tengok, kenapa budak ni cemerlang? Kenapa budak ni kurang cemerlang? Dia makan nasi juga. Dia pergi sekolah sama juga. Mak bapak dia. So jadi bila kita fikirkan macam tu, kita terfikir dalam kepala kita, mesti ada sesuatu yang menyebabkan pencapaian mereka ini berbeza antara pelajar A dengan pelajar B. Ini yang kita rasa kita sebutkan tadi, perasaan ingin tahu, right? Perasaan ingin tahu. Samalah juga kalau kita tengok semasa kita memandu, saya pun tak pastilah kat KL macam mana. Saya bawa kereta di KL ni pun jarang-jarang. Sebab saya kan di JB je. Kalau KL tu ada tugas dan saya pergi KL lah. Cuba you perhatikan, semasa you memandu, kenapa ada yang boleh memandu melebihi had laju? Right? Kenapa ada yang memandu mengikut had laju? Kenapa ada yang memandu mengikut peraturan? Kenapa ada yang memandu tak ikut peraturan langsung? Dan ada juga pemandu yang ikut peraturan mengikut keadaan. You tengok maknanya manusia tu kan. Macam-macam. Jadi bila kita kata manusia ni dynamic ataupun dinamik, dia memberikan satu ruang untuk kita mempelajarinya untuk dalam usaha untuk memahami kenapa berlaku sedemikian. Daripada proses itulah nanti baru kita dapat jawapan. Rupanya gini, rupanya gitu, rupanya gini dan sebagainya. Kenapa kita dah kaji? Kenapa kita boleh cakap macam tu? Sebab kita ada maklumat, kita ada data dia, kita ada bukti menunjukkan keadaan sedemikian. Itulah dia prinsip asas penyelidikan. Prinsip asas penyelidikan. Jadi sekarang ni kita dah mula kena tanamkan kita punya dalam kepala perasaan ingin tahu tu. Okay? Rasa ingin tahu dan mempelajari tentang proses pendidikan ini. Maknanya kalau tadi yang saya kata pencapaiannya ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sederhana. Kenapa? Pelajar ni daripada bapa mak dia, pelajar A ni pencapaiannya tinggi. Tapi mak bapak dia tak bersekolah pun. Bila kita semak latar belakang dia, mak bapak dia tak bersekolah. And then mak bapak dia kerja sebagai buruh kasar saja. Tapi dia pencapaiannya sangat cemerlang. Pelajar yang satu lagi ni, mak bapak dia ada PhD, ada masters. And then some of the mak bapak tu, even bapak dia seorang jurutera, mak dia seorang doktor gigi, macam-macam. Tetapi pencapaiannya rendah. Kenapa? Macam tu. Itulah dia persoalan yang sering kita nak tahu. Jadi sebagai penyelidik ni, kita kena ada perasaan macam tu dulu. Create macam tu, baru kita nampak apa yang sangat menarik di luar sana yang kita boleh semak. Kalau dalam konteks PTV, sekarang ni ada college kan, college vocational. So macam mana proses pengajaran pembelajaran di college vocational. So apa pengaruh, apa yang berkaitan dengan pencapaian, motivasi, kaedah, strategi, bahan bantu, peralatan. Sangat banyak untuk kita lihat. So itulah umumnya yang kita maksudkan konsep penyelidikan yang timbul daripada rasa ingin tahu, timbul daripada rasa ingin tahu. So saya nak tahu
kenapa boleh jadi macam tu? Kenapa pencapaian pelajar ni berbeza-beza? Dia mesti ada sesuatu yang berlaku. Daripada situ nanti barulah bergerak proses penyelidikan tersebut. Itu dia punya prinsip asas lah ya. Ini yang tadi yang saya katalah, satu benda yang kita tak tahu dan kita nak tahu apa sebenarnya. Dan satu persoalan yang perlu kita fikirkan, mencari jawapan kepada persoalan secara saintifik. Secara saintifik. Kalau kita bercerita kosong lah kat kedai kopi ya, sembang-sembang kan. Popak sembang. Kenapa kat sekolah kau pelajar berapa orang yang lulus cemerlang? Ada dalam 30. Ramai sekolah aku ada 12 je. Adalah dia mungkin 30 tu pasal dia rajin belajar, dia ni selalu belajar, dia tu selalu belajar. Ya ke? Aku rasa pun macam tu lah. Tapi sekolah aku ni mungkin dia kurang belajar lah. Mak pak dia pun kurang belajar lah apa benda. Itu cerita kedai kopi. Okay? Cerita kedai kopi. Maknanya kita bercerita tu, dia kata budak ni rajin belajar, agaknya lah. Mesti dia sentiasa buat latihan. Apa buktinya? Apa datanya? Tak ada data. Itu cuma bayangkan dalam kepala kita. Dia rajin belajar sebab tu dia lulus cemerlang. Sekolah saya ni, pasal dia tak rajin belajar, pencapaiannya tak begitu cemerlang. Hanya 12 orang saja. So itu yang dikatakan perbezaan antara saintifik dengan bukan saintifik. Bila sebut saintifik ni, dia ada bukti ataupun ada data. Okay, kalau kita kata sekolah aku ada 30 orang. Okay. Macam mana dia boleh cemerlang sekolah kau 30? Kelas ada 2 je, ada 60 kan. Tapi kenapa boleh cemerlang? Aku ada kelas aku ada 3 tapi cuma 12 orang saja yang cemerlang. Macam mana boleh jadi gitu Jadi dalam usaha kita nak menjawab kenapa jadi macam tu, itulah bermulanya pekerjaan ataupun aktiviti penyelidikan secara saintifik. Kita kumpul data. Okay? Contohnya kita nak tengok, tadi kita tahu pencapaian, kita nak tengok pencapaian. Sekarang kita nak tengok daripada perspektif mana? Daripada perspektif, sebab pencapaian ini kita boleh kaitkan dengan pelbagai perkara. Satu, kita kaitkan perkara persekitaran pelajar tu. Yang kedua, dalam diri pelajar itu sendiri. Okay? Dalam diri pelajar itu sendiri. Katalah dalam persekitaran. Antara yang faktor yang berkaitan dengan persekitaran yang boleh mempengaruhi pencapaian pelajar adalah faktor ibu bapa. Kemudian ada juga faktor guru. Okay? Ada juga faktor sekolah. Ada juga faktor rakan sebaya. Itu antara faktor yang di luar daripada diri pelajar. Okay? Terserah kepada kita nak tengok yang mana. Kemudian kalau nak tengok dalam diri pelajar pula, mungkin kita akan melihat, mungkin berkaitan dengan dia punya motivasi. Pelajar ini bermotivasi. Ataupun saya nak tengok dari perspektif sikap pelajar terhadap pelajaran. Itu satu lagi. And then ataupun saya nak tengok dari segi kebolehan mental dia. Tahap kebolehan mental dia. Ini pun sama. So maknanya kita akan mengkaji ataupun cuba mendapatkan data-data secara saintifik mengikut fokus yang kita nak. Kalau saya nak tengok daripada perspektif ibu bapa, so saya akan sediakanlah. Saya akan cuba kutip data berkaitan dengan faktor ibu bapa. So saya sediakanlah alat. Saya sediakan alat macam mana nak kumpul data tu. Lepas itu saya kumpul data. Bila dah sediakan alat, saya kumpul data. Iaitu saya dapatkan jawapan daripada ibu bapa. Selepas dapat jawapan tu daripada ibu bapa, saya proses data itu. Dan selepas saya proses, saya terjemahkan dan saya interpretasi data itu. Bila interpretasi data itu, barulah akhirnya saya dapat jawapan. Pencapaian pelajar cemerlang di sekolah aku tu, yang 30 orang tadi tu, rupanya mak bapak dia, majoriti mak bapak dia, sentiasa terlibat secara aktif dalam sekolah. Sebab data tadi kita dah analisis. Kenapa kita kata gitu? You tengok table data ni. Data ini.
80% ibu bapa sentiasa datang ke sekolah. 70% ibu bapa sentiasa berbincang dengan guru. 60% ataupun 70%, you tengok data itu, you boleh tunjukkan, you boleh cerita dengan orang. You boleh tunjukkan bukti. Kenapa saya kata faktor ibu bapa memainkan peranan dalam mempengaruhi pencapaian pelajar di sekolah saya yang dapat 30 orang mendapat keputusan cemerlang. Ini data dia. Itulah dia secara saintifik. Bukan yang macam kedai kopi tadi. Dia cerita pumpang. Rasanya inilah, dia ni rajin belajar lah. Apa data dia? Ini yang selalu kita buat kan. Sembang kedai kopi, yang dia kata. Borak-borak kedai kopi. The same thing macam WhatsApp group, apa semua tu lah. Facebook lah. Kita tulis, apa benda semua kita tulis. Sebab tu Facebook lah, social media ni tidak boleh dijadikan sebagai sumber rujukan, tak boleh. Kerana dia tidak mempunyai ciri-ciri yang saintifik. Kerana apa kita kata gitu? Sebab kadang-kadang ada juga yang menulis dalam Facebook, dalam WhatsApp itu memang dia tulis berdasarkan sumber yang sahih, sumber yang betul, sumber yang tepat. Tetapi ada juga orang menggunakan sumber yang tak betul. Dia cerita ikut apa yang dia faham. Lepas tu dia post dalam Facebook ataupun dalam WhatsApp group. Sebab itu dalam kajian saintifik tidak dibenarkan untuk menggunakan sumber daripada social media sebagai satu sumber yang sah kerana mempunyai ciri-ciri yang macam tu. Sedangkan kalau data ni, bila kita kumpul data, sumber contohnya daripada kajian lepas, pun sama, dia melaksanakan kajian, dia kumpul data, daripada data itu dia analisis, selepas dia analisis, dia buat interpretasi, selepas dia interpretasi, dia menjelaskan apa yang dia dapat. So ini boleh digunakan sebab dia melalui proses saintifik. Okay, ini antaranya lah bila kita nak cari sumber-sumber rujukan, kena carilah daripada sumber-sumber yang boleh diterima pakai, bukan yang tidak boleh diterima pakai. Contoh lagi surat khabar. Ada orang kata surat khabar boleh. Ada yang boleh, ada yang tidak. Ini tentu bergantung kepada jenis surat khabar. Jenis surat khabar. Kalau katakanlah surat khabar itu kita dah boleh katakan surat khabar ini mempunyai kecenderungan untuk berpihak kepada satu-satu golongan. Kita dulu ada banyak jenis surat khabar kan. Surat khabar ini diterbitkan oleh pembangkang. Surat khabar ini diterbitkan oleh pemerintah. Jadi ada jenis kategori surat khabar yang macam ni. Jadi surat khabar ini yang macam ini pun tak boleh diguna pakai. Tak boleh diguna pakai kerana dia tidak objektif. Itu beza dia, tidak objektif. Maknanya dia tidak berdiri secara jelas objektif, dia tak berpihak kat sini, berpihak kat sana. Kalau dia kata keadaan tu memang betul, 1 tambah 1 sama dengan 2, dia kata betul. Dia kata betul. Itu jenis macam itulah, sebagai analoginya sajalah. Jadi kadang-kadang kalau surat khabar yang jenis macam ni, yang saya kata tadi berpihak ke kiri, berpihak ke kanan. Kadang-kadang dia bila dia menterjemahkan satu-satu berita, contohnya 1 tambah 1, bergantung kepada kesesuaian dia lah. Kalau dia melihat daripada perspektif yang pihak sebelah kiri, 1 tambah 1 adalah 3, dia akan kata 3, bukan 1 tambah 1, 2. Begitu juga kalau yang sebelah kanan, dia punya tanggapan 1 tambah 1 sepatutnya 4. Sudah dia kata 4. Dia akan jadi macam itulah. Ini surat khabar yang jenis macam ini tidak boleh diguna pakai. Kecuali berita-berita yang boleh diguna pakai. Contohnya data-data kadang-kadang dalam surat khabar dia paparkan data-data sahih daripada badan-badan tertentu. Macam contohnya statistik kemalangan, statistik pencapaian pelajar, statistik kelulusan dan sebagainya. Itu boleh diguna pakai. Bergantung kepada jenis surat khabar
dan juga bahan yang dituliskan. Itu dia punya cerita. Jadi ini untuk memastikan bahawa kajian kita itu sentiasa bersifat saintifik. Okay? Alright, ada nak tanya sampai situ? Kalau tak ada, saya teruskan lagi. Ni semua masih ada lagi dengan saya ke ataupun cuma on saja? Ada dah. Ada doktor. Jangan hilang pula. Kalau hilang tu pada saya sebenarnya kalau you nak hilang ke apa, saya pun bukan boleh buat apa. Tapi bergantung kepada you lah. So kalau you rasa penting, you nak dengar, you dengar dan sama-sama dengar. Kalau tak, nanti you tak tahu apa-apa pun. Alright, so mengapa kita perlu buat penyelidikan? Tadi kita dah kata mengesahkan sesuatu. So sesuatu yang perlu disahkan, tak boleh cerita. Aku rasa dia pandai, sekolah ni pandai kerana dia rajin baca buku, belajar dan sebagainya. Mana you tahu? Apa buktinya? Itulah yang dimaksudkan pengesahan. Dan yang kedua, perkara yang penting juga, menyelesaikan sesuatu masalah. Right? Menyelesaikan sesuatu masalah. Jadi contohnya tadi, bila sekolah, macam sekolah saya contohnya tadi, saya kata 30 pelajar lulus cemerlang daripada 2 kelas, 30 daripadanya mendapat keputusan yang cemerlang. Keputusan yang cemerlang. So saya study lah. Saya study dan cuba lihat daripada macam tadi saya kata, daripada perspektif ibu bapa. Right? So saya lihat macam mana ibu bapa punya sumbangan ataupun perkaitan dalam proses belajar anak-anak dia. Okay, di sekolah. So, daripada data yang saya dapat, bila saya analyse, saya dapat satu gambaran bahawa keterlibatan ibu bapa dalam proses pengajaran pembelajaran anak adalah penting. Ini data dia. Datanya saya dah buat analisis, saya dah tunjukkan dalam bentuk table macam ni. Akhirnya sekali, dia punya conclusion dia, saya dapati bahawa penglibatan ibu bapa dalam proses pembelajaran anak-anak di sekolah adalah penting. Alright? Itu dia punya jawapan yang saya dapat. Jadi bila katakanlah saya menghadapi masalah ataupun sesiapa saja menghadapi masalah dalam proses pengajaran pembelajaran yang melibatkan pencapaian pelajar. Satu daripada komponen yang perlu saya diambil kira adalah peranan ibu bapa. Peranan ibu bapa. Sebab kajian, katalah saya punya kajian dulu telah membuktikan bahawa pengaruh ataupun peranan ibu bapa dalam proses pengajaran pembelajaran anak sangat penting kepada meningkatkan prestasi anak. So jadi, lain kali siapa yang terasa nak meningkatkan prestasi sekolah dia, prestasi pelajar dia, kena ambil kira peranan ibu bapa. Sebab kajian saya dah menunjukkan bukti bahawa peranan ibu bapa sangat penting. Itu antara yang dikatakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Katalah sekolah yang tadi tu kan, sekolah lain dia tengok dia ada masalah dari segi pencapaian pelajar. So jadi kalau nak improve ataupun meningkatkan pencapaian pelajar mereka, satu daripada komponen saya ambil daripada kajian-kajian lepas, saya kaji daripada kajian-kajian lepas berkaitan dengan pencapaian pelajar. Antaranya yang perlu saya ambil kira, kajian-kajian lepas dah tunjukkan peranan ibu bapa. Macam tadi. Ini digunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Dan yang seterusnya, menyebarkan dan meningkatkan ilmu. Tak boleh tidaklah. Jadi bila saya kata macam ni, maknanya kita kena pastikan bahawa penyelidikan yang kita buat merupakan satu penyelidikan yang betul-betul sah dan objektif. Betul-betul sah dan objektif. Bukan tipu-tipu, bukan tulis-tulis suka-suka, main-main. Sebab prinsip dia tadi yang saya kata, mengesahkan sesuatu keadaan, menyelesaikan sesuatu masalah, dan juga menyebarkan ilmu. Jadi kalau kita tulis main-main, bohong sana, bohong sini, tulis dengan tidak jujur, kita menyebarkan ilmu yang tidak jujur. Kan
Kita tak nak yang macam tu. Okay? So kena pastikan betul-betul, belajar betul-betul macam mana nak buat penyelidikan supaya you dapat membuat penyelidikan dengan betul. Ini dia. Saya sharekan juga nanti dalam grup supaya semua boleh baca lah. Dan kalau kita kait secara spesifik dalam penyelidikan-penyelidikan, dia memang tak larilah. Penyelidikan ataupun satu aktiviti penerokaan dalam konteks pengajaran pembelajaran. Itu pendidikan, dalam konteks pendidikan lah. Yang melibatkan proses pengajaran pembelajaran. Okey, ada soalan? Right, ada soalan? Ada, Doktor. Baik. Bagus betul? Tak ada. Dia ada dua Doktor. lah. Dia ada dua keadaan dah. Satu mungkin saya punya penerangan ni jelas, ataupun yang kedua tak tahu apa benda nak tanya. Alright lah, tapi tak lagi benda nak tanya. tak apa, okey pelan-pelan Lepas ni nanti saya bagikan dia punya tugasan. Right. Okey, sekejap Yang lain semua boleh baca dalam buku bahasa Inggeris kan? Tak ada masalah kan? Boleh je, boleh. Boleh, tak ada hal lah. Semua boleh. Okey. Tak ada kejap Okey, saya share lagi ni. You tengok dekat sini. Ini buku penyelidikan dalam pendidikan ni. Ini nanti saya share dalam untuk sementara ni dalam WhatsApp group lah. Dalam WhatsApp group. So ini you boleh baca pelan-pelan. Sebenarnya banyak benda yang kalau ikutkan sebenarnya banyak boleh baca pun bahan ni tak ada masalah. Ini alhamdulillah kita dapat download soft copy e-book ni dia benarkan, tapi bila 2014 ni agak lama lah. Dia ada yang terkini lagi 2020, tapi tak apalah, untuk kegunaan kita ambil sajalah sebab kita tak perlu bayar. Jadi kalau saya punya cadangan untuk sementara ni saya lepaskan you dengan beberapa tugasan. Pertama, you semak ni sikit, ambil ni you semak sikit supaya you dapat sedikit gambaran. Okay, and then yang kedua, okay, ni yang saya minta ni lah. Pertama, satu, kenal pasti masalah yang berlaku dalam proses pengajaran pembelajaran di sekolah. So kenal pastilah masalah pelajar, masalah guru, sekolah, ibu bapa, masyarakat. Okey, itu antaranya. Kemudian bila dah kenal pasti itu, cuba cari kajian-kajian lepas. Kajian-kajian lepas berkenaan salah satu berkenaan dengan isu atau permasalahan yang anda kenal pasti. Okey, cuba cari kajian-kajian lepas berkenaan dengan isu permasalahan yang anda kenal pasti. Ini mungkin thesis, artikel. Okey.
ataupun laporan. So macam-macam lah boleh dapatkan daripada situ lah. Jadi sekarang ni cuma saya tak setkan 7 tahun terakhir. Ini sebagai latihan saja. Tak kisahlah tahun berapa pun, tapi cuba kena pasti kajian-kajian lepas. And then yang ketiga, okay. Sekejap. Kena pasti masalah. Lepas itu cari kajian-kajian lepas. And then yang ketiga, senaraikan apa masalah tersebut. Okay. So ni 3 benda ni saya nak dalam tempoh beberapa jam ni. Lepas ni saya lepaskan you dengan aktiviti ni. Pertama tadi saya kata tolong baca ni. Saya share dalam grup. Tolong baca ni sikit. Iaitu pada bahagian-bahagian yang awal ni. Ni dia. Ni. Cuba baca ni bahagian-bahagian yang awal ni. Okay, kalau rajin tengoklah berdasarkan tajuk-tajuk tu ya. Steps in conducting literature review. Ini sebenarnya banyak ini yang dia bagikan lah Ini pun boleh try lah. Okay. Computerized databases. Okay. So ini buku ni nanti boleh cuba. Okay. Ni buku ni, kemudian 3 benda ni 3 benda ni. Alright, dah ambil ni 3 ni. Ada. Okay, good. So jadi saya lepaskan you untuk tugasan ni, cuba baca yang tadi yang saya kata. And then selepas baca sikit buku tu, you pergi kepada aktiviti 1, 2 dan 3. Cuba typekan sikit apa masalahnya. Okay, masalah yang you dah kena pasti tu, cuba cari kajian-kajian lepas. Macam tadi saya dah bagikan contoh. Ni satu contoh nak cari pusat sumber UTM. Okay. Ataupun you boleh Google saja. Katalah contoh you nak tengok apa. Technical. Type sajalah. Technical vocational. Ataupun studies on. Cuba tengok saja. Ni kita Google saja kan. Ni satu-satu kajian yang dah pernah ada. Kan dapat kan? The study of technical and vocational education and training needs of dairy and cooking oil producing companies in Tehran province. So ni satu study. Contohnya lah. Jadi bila nak dapatkan dia punya dapatan kajian, you baca kat sini ni, abstract dia ni. Okay. Abstract dia. Jadi abstract ni sebenarnya menceritakan tentang dapatan kajian. Alright. Ataupun dah dapat tu dah catat, okey, senaraikan. Tengok lagi apa lagi ada kat sini. Alright, ni apa benda pula. Cubalah tengok pelan-pelan satu-satu. Okey, ni pun ada. Ada lagi kajian. Ni abstraknya ada. Okey, kalau katakanlah macam ni, you rasa you nak save benda ni, you klik lah download PDF. So dia dapatlah you download ni kan. Kalau you kata you nak baca kemudian, nak akan digunakan akan datang, so you save lah dalam you punya folder. Ni dalam you punya folder. Okay. So itu tugasan yang saya minta you cuba buat. Banyak sangat ni Itu bergantung kepada you lah kalau you nak tengok apa. Ataupun katakanlah you nak tengok studies on semua senang. Sekarang ni senang lah student motivation.
Okay, so you tengok kat situ macam-macam ada. Then students academic performance, the role of motivation. Ni pun sama. Ni kajian dia kan. So ni abstract dia. Tengok abstract dia dululah. Abstract dia dulu. Abstract ni bercerita tentang pendapatan kajian. Okay. The results. Ni kan dia dah sebut ni. Dah. Ni dia punya dapatan. Jadi kalau katakanlah you dapat cari macam ni. Okey lah. Kalau you cari ni, duduk diam-diam ni, you tengok kat kanan dia ada lagi macam-macam artikel. Boleh you tengok. Student packet for pursuit library junior. Nak tengok effects of using blended learning method student achieve. Okay, so tengok ni pula apa benda ni. Tu dia. Kemudian kalau nak save je lah macam tadi lah prosesnya tu. Save, masukkan dalam dia punya dia punya folder. Okay, ada soalan sampai situ? Betul satu tajuk je kan? Satu cukup. Right. So tuliskan macam tu lah. Nanti kita jumpa balik agak-agak pukul berapa ni? Ni dah dekat pukul 4 ni. 4. Berapa jam nak? Ke pukul 8 nanti kita jumpa balik. Betul, tugasan ni nak hantar bila tu Hari ni jugalah. Itu sebab saya kata saya biarkan lepaskan you lepas ni untuk buat baca sikit buku tu and then cuba cari-cari sikit daripada artikel kajian-kajian lepas yang macam tadi yang saya tunjuk tu kan. Cuba cari kaitan-kaitan kajian-kajian lepas yang mempunyai kaitan dengan apa yang kita nak cuba kaji tu. So cari-cari macam tu sikit. Cuba dapatkan idea sedikit macam mana proses tu. Kita jumpa balik pukul 8 malam. Boleh? Okey, dia jumpa pagi betul. Boleh Jadi saya tinggalkan ni daripada pukul 4 sampai pukul 8 tu. Cubalah buat sedikit aktiviti. Jangan tak buat langsung tau. Kalau tak buat nanti masuk pukul 8 nanti dia zero macam sini macam tadilah kita start baru tu kan. Mula-mula zero tak tahu benda. Jadi you baca and then nanti pukul 8 kita balik kepada soalan-soalan ataupun tugasan yang kita cadangkan nak buat ni lah. Boleh? Okey, baik Dato'. Alright. Satu lagi saya cuba share yang ini Sekejap. Okay. By WhatsApp ke e-learning atau? Sekarang ni saya belum pasti e-learning tu. Saya akan share dalam WhatsApp lah. Sebab saya tengok e-learning tak ada subjek rota. Betul. Saya pun belum pernah buka kan. Saya kata tadi saya dah lama tak mengajar space ni. Saya pun dah lupa-lupa ingat lah. Jadi nanti kalau saya dah confirm tu, nanti saya tanya Dr. Mahyudin lah macam mana saya nak akses tu. Kalau dah okey, dapat akses, saya akan upload lah bahan-bahan tu semua. Alright, ni satu lagi yang mungkin you boleh fikirkan, cara mana you nak menyusun semasa you mencari kajian-kajian lepas tu, cara mana you nak susun, you mungkin you boleh gunakan table macam ni Saya share. Mungkin you boleh fikirkan table. Table ni sebagai guideline sajalah. You nak modify table ni terserah. Tapi ni saya cadangkan macam ni. Katakanlah you dapat satu kajian. Kajian ni siapa yang buat? Okey, tuliskan. Kolom 1 namanya siapa sini, tuliskan. Lepas tu bila artikel tersebut diterbitkan? Tahun terbitnya bila? Kalau ada bulan, kadang-kadang dia ada sebut bulan, minggu ataupun macam mana, tuliskan kat sini. Dalam artikel tu biasanya ditulis lah. Kemudian dia punya tajuk artikel tu, tajuk artikel tu. Tajuk artikel tu. Yang ini 3 ni tak payah. Yang 3 ni tak payah. Terus masuk yang keempat ni. Terus pergi kepada kolom yang keempat, dapatan kajian. Yang tiga tengah ni, yang ni tak payah. Reka bentuk, populasi, instrumen ni tak payah. Cross saja.
Jadi ada 4 kolom. Ni pun janganlah kalau nak memudahkan you semasa mencari tu. Nama siapa punya artikel tu, tahun terbit dia, tajuknya apa, terus dapatan kajian. Dapatan kajian ni you tuliskanlah, ambil daripada yang tadi yang saya sebutkan tu. Apa nama, ni daripada dia punya abstract, daripada dia punya abstract. Abstract ni lah yang menceritakan dia punya dapatan kajian. So jadi you tuliskan, ambil daripada sini, tuliskan dalam kolom yang keempat. Apa yang dia dapat? Dia kata penulis contohnya, the analysis of covariance ANCOVA reveal statistically significant differences in achievement between two groups. Dia ada sebut kat sini, perbezaan yang ketara. Perbezaan yang ketara. Menunjukkan bahawa apa nama tu, kumpulan eksperimen lebih baik daripada kumpulan kawalan. So itulah antaranya yang perlu dituliskan dalam kolom dapatan kajian. Okey, boleh tu saya tinggalkan sampai jam 8. And nanti pukul 8 kita start balik semula ya. Okay, Tuan. Alright, so selamat bekerja dan selamat membaca ya. Saya share dia punya apa nama buku tadi ya. Okey, Doktor. Alright, Okey, saya baik, Doktor. saya off dulu. Kita jumpa balik pukul 8. Okey, baik Doktor. Okey, Terima kasih, Doktor. Doktor. Alright. Terima kasih.